warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'd. Apa khabar semua? Harapan saya semua ceria, sihat. Dan saya masih lagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian di Villa GSB Mekah. InsyaAllah kita nak sambung kuliah ringkas kita ataupun kuliah yang panjang. Kita pendek-pendekkan ataupun kita buat secara ringkas-ringkas. Jadi kita bersyukur Allah masih lagi dengan kita bersama-sama walaupun secara maya. Mudah-mudahan dengan kita dapat saling mengingati muzakarah ni menghidupkan ilmu. Hayatul ilmi bi muzakaratin. Hidupnya ilmu tu dengan bermuzakarah, dengan kita berbincang-bincang. Kita pula nak beramal, nak melaksanakannya agar diri kita ni menjadi benar-benar hamba Allah di atas muka bumi ini dan dapat laksanakan tugas sebagai hamba-Nya, kerana kita memang hamba Allah. Tuan-tuan sekalian, malam ni insya-Allah saya akan sambung kuliah penghayatan sembahyang kita dengan tajuk mengapa kita diperintahkan mengerjakan sembahyang 5 waktu. Kita diperintahkan mengerjakan sembahyang dengan tujuan hendak melahirkan berbagai-bagai perasaan kehambaan. Jadi tujuan sembahyang ni untuk lahirkan berbagai-bagai perasaan kehambaan, kerana kita adalah hamba. Jadi kita memang hamba Allah. Allah cipta kita sebagai hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Kita ni hamba Allah. Allah sebut dalam Quran Allah jadikan kita ni sebagai hamba dia. Dan kalau kita tanya hati kita, fitrah kita juga, hati kita juga merasakan kita memang hamba Allah. Orang kalau panggil kita wahai hamba Allah, kita terima, okey. Cuba orang panggil kita wahai hamba dunia, oi, geram kita. Atau orang kata kita hamba betina, dia tu sakit kita dengar. Walaupun kita ni hari-hari belik kereta atau motor dan sebagainya, orang kata kita wahai hamba motor, oi, sakit kita. Tapi kalau orang panggil kita hamba Allah, tenang kita mendengarnya, kerana memang sesuai dengan fitrah. Jadi kita ni memang hamba, cuma kita rasa tak kita hamba. Jadi tujuan sembahyang ni untuk melahirkan berbagai-bagai rasa, perasaan kehambaan, kerana kita adalah hamba. Seperti apa? Seperti rasa hina, takut, malu, gementar, rendah diri, harap, bimbang. Itu rasa hamba. Kita kan hina. Kehinaan kita ni kenapa? Kita berasal dari tanah. Kejadian yang kedua dari air yang hina, air mani. Kejadian pertama dari tanah. Tanah ni kat mana-mana pun orang pijak. Orang campakkan macam-macam. Lauk basi ke apa ke, campak kat tanah untuk bagi ayam makan. Kalau macam apa, orang campak kat tanah. Tanah kena terima je kerana dia hina. Kita lah tu. Dekat atas gunung pun orang pijak tanah. Mana ada orang junjung tanah pula. Orang naik atas gunung pijak-pijak. Itulah kaki ikat diri kita. Kejadian yang kedua dari air mani, juga hina. Tapi rasa tak kita hina? Kena rasa. Kehinaan kita yang lain ialah kerana kita ni buat salah silap, buat dosa, terlibat dalam maksiat. Kan kehina tu. Tuhan beri nikmat untuk ketaatan. Kita ni pelupa, kita ni lalai, macam-macam lah. Rasa hina tu adalah rasa hamba. Takut. Kita takut dengan Allah. Sebagai hamba, kita kena takut dengan Allah. Allah boleh buat apa saja dalam hidup kita. Tapi kita takut tak? Orang Tuhan tu takut terpisah dengan Tuhan. Takut Allah tarik nikmat, hidayah, iman. Kena takut. Malu dengan Tuhan, kerana Allah memberi kepada kita terlalu banyak nikmat. Malu kita. Kita tak sungguh-sungguh melaksanakan tugas sebagai hamba, tapi Allah beri macam-macam.
Tak malu ke? Kena malu. Gementar dengan Tuhan, rendah diri, harap, bimbang, semua ni adalah rasa hamba. Jadi tujuan sembahyang untuk melahirkan rasa hamba, rasa kehambaan, agar daripada lahirnya pelbagai perasaan kehambaan itu terbakarlah, musnahlah atau hilanglah sifat-sifat mazmumah yang sangat merosakkan kehidupan manusia. Bila kita bawa rasa hamba, kita datangkan rasa hamba dalam diri kita, khususnya dalam sembahyang, maka lahir daripada perasaan hambaan itu terbakarlah dan musnahlah atau hilanglah sifat-sifat mazmumah. Sifat mazmumah tu dia punya ciri dia apa? Sangat merosakkan kehidupan manusia. Sifat-sifat itulah yang sangat rosak dan merosakkan, mudarat dan memudaratkan. Seperti sifat sombong, hasad dengki, tamak, pemarah, bakhil, ujub, jahat sangka, berdendam, memfitnah, mengadu domba, mengumpat dan menghina. Semua ni sifat-sifat mazmumah. Sifat mazmumah ni dia rosak dan merosakkan, mudarat dan memudaratkan. Orang yang ada mazmumah, orang tu memang dah rosak. Dan dia bila dia terkena ke orang lain, dia merosakkan. Orang sombong, dia tu memang rosak. Orang tak puji dia pun dia sakit. Orang tak hormat dia pun sakit. Orang tak headdress nama dia dalam majlis pun dia sakit. Betapa lagi lah orang tak muliakan dia. Orang sombong ni dia memang dah rosak, kan? Kalau kena ke orang lain, sombong dia tu merosakkan. Dengan mak ayah pun dia sombong, rosak dan merosakkan. Sombong tu artinya apa? Sombong tu artinya orang yang rasa diri bersih, dia rasa lebih baik dari orang lain. Sombong ni sifat siapa? Sombong ni sifat Tuhan. Tuhan je yang boleh sombong. Yang sempurna ni, zat yang sempurna tu Allah. Allah layaklah ada ego. Sebab tu dikatakan sombong tu adalah selendang Tuhan. Siapa yang merampas selendang Tuhan tu, Tuhan isytihar perang. Tapi iblis nak cuba mengambilnya, maka Allah hina dia. Jadi kita manusia ni kenapa nak ambil sombong, kan? Orang yang ada sifat sombong ni mazmumah, jahat lah, kan? Tak boleh ada, walaupun sebesar biji sawi, tak boleh. Siapa yang ada sifat sombong sebesar biji sawi, tak boleh cium bau syurga. Sedangkan bau syurga itu 500 tahun perjalanan dah bau dah. Dahsyat tak? Bau tu kan kira jarak 1 meter 2 meter, 500 tahun perjalanan dah bau syurga dah. Tapi orang sombong ni bau pun tak ada, masuk lagi tak boleh. Jadi sifat sombong ni mazmumah, dia rosak dan merosakkan. Hasad dengki. Hasad apa dia? Hasad dengki ni tak puas hati dengan nikmat yang Allah beri pada orang. Dia tak puas hati. Dia mahu nikmat tu pergi kat dia. Atau paling tidak pun sama-sama tak dapat. Hancur pun tak apa. Yang penting orang tu tak dapat. Itulah hasad. Rosak, kan? Sifat iblis tu dua tu. Sombong dan hasad. Dia dengki dengan Nabi Adam. Tiba-tiba kita manusia ni nak dengki pula, kan? Tak puas hati orang kaya, tak puas hati orang pandai, tak puas hati orang cantik, tak puas hati orang disayangi oleh orang lain. Semua tu kan nikmat Tuhan. Tuhan beri pada orang lain, kita tak puas hati kenapa? Yang beri tu Allah. Kita tak puas hati dengan Tuhan ke? Bukan senang nak buang, tapi dengan sembahyang ni yang melahirkan rasa hamba, Allah akan buang sifat sombong, sifat hasad dengki tadi. Tamak tu apa? Kita dah ada sesuatu, kita nak lagi. Dah ada, kita nak lagi. Itu tamak. Berapa ramai hari ni orang yang tamak, tak cukup-cukup. Malah dikatakan dalam satu hadis, seseorang itu kalau diberi dunia, umpama tangkai beri pada dunia ni, dia nak satu tangkai lagi, nak satu lagi dunia. Bermarah, pun sifat mazmumah. Asyik nak marah je, tak puas hati je. Antaranya berpunca dari sombong lah tadi. Bakhil, kikir, tangkai jering, tak hidung masin. Dia genggam tak tiris. Air tu kalau digenggam lepas juga. Tapi orang bakhil ni air pun tak lepas. Tak boleh. Yang ada pada dia tu tak beri, yang pada orang dia nak. Itu sifat mazmumah. Ujub, bangga, kan? Atau heran diri, rasa macam aku seorang je yang tahajud ni malam ni, tak ada orang lain ke? Itu rosak semua tu, menghapuskan amalan. Jahat sangka. Jahat sangka dengan Allah, jahat sangka dengan manusia.
Berdendam, menyimpan perasaan yang tak elok, nak balas pada orang, berdendam. Memfitnah, membawa cerita yang tak berlaku pada seorang tu, mengatakan benda tu berlaku. Itu fitnah. Mengadu domba. Domba tu apa? Domba tu kambing biri-biri tu. Diadu kan. Digaduh kan. Kita cerita kat orang ni lain, cerita kat orang ni lain supaya bergaduh. Mengadu domba. Mengumpat dan menghina. Semua ni sifat-sifat yang mazmumah, yang sangat merosakkan orang tu dan merosakkan orang lain. Dengan kata-kata yang lain, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sembahyang yang dapat dihayati dapat membakar dan memusnahkan sifat-sifat mazmumah yang sangat meracun kehidupan masyarakat di kalangan manusia. Kita dia bergaduh kerana sifat mazmumah lah. Fizikal lahir ni dia ikut je. Sombong yang ni bertemu dengan dendam yang ni, bergaduh. Benda kat dalam. Yang bergaduh yang fizikal. Kalau ada senjata, guna senjata lah. Ada tentera, guna tentera lah. Masalahnya sombong bertemu dengan dendam. Kan? Jadi sangat meracun kehidupan bermasyarakat di kalangan manusia. Sifat mazmumah ni sangat meracun. Oleh itu, kalau di dalam ibadah sembahyang tidak dapat melahirkan rasa kehambaan kepada Tuhan, maka di luar sembahyang mustahil dapat merasakan sifat-sifat kehambaan yang kita sebutkan tadi. Kalau di dalam sembahyang tak dapat rasa hina dengan Tuhan, tak rasa takut dengan Tuhan, tak dapat rasa bimbang dengan Tuhan dan sebagainya, mustahil kat luar sembahyang tu boleh buat. Kita betul-betul depan Tuhan ni kan, kita tak rasa kita ni hamba, betapa di luar sembahyang mustahil. Apabila sifat-sifat kehambaan atau rasa-rasa kehambaan tidak wujud di dalam hati manusia, maka yang akan mengisi hati manusia atau jiwa manusia ialah sifat-sifat mazmumah, seperti sombong, pemarah, hasad, tamak, bakhil, keras hati, dendam, riak dan lain-lain yang kita sebutkan tadi. Kalau tak ada rasa-rasa kehambaan, maka yang masuk, yang memenuhi hati manusia ni wadah. Dia mesti ada sesuatu dalam tu. Kalau tak ada yang ni, ada yang lain. Dia mesti ada kan. Jadi kalau tak ada sifat hamba, akan masuklah mazmumah, akan dipenuhi dengan mazmumah. Seperti sombong, pemarah, hasad, tamak, bakhil, keras hati, dendam, riak dan lain-lain. Penyakit-penyakit jiwa itulah atau sifat mazmumah itulah yang menjadikan manusia berkrisis. Macam kita sebut tadi, bergaduh, bertengkar, jatuh menjatuhkan, bunuh membunuh dan berperangan. Justru itu rosaklah kehidupan manusia, binasalah dunia, hilang kasih sayang, rosak perpaduan, hilanglah kebahagiaan dan keharmonian, maka terseksa hidup manusia. Hidup manusia ni terseksa, hidup manusia ni tak harmoni, hidup manusia ni tiada perpaduan, tak ada kasih sayang, bergaduh, berperang sampai sekarang ni. Munculnya kerana apa? Kerana penyakit-penyakit jiwa atau sifat mazmumah ni lah yang jadikan kita begini. Jadi marilah kita membaiki sembahyang kita, untuk kita dapatkan sembahyang yang membawa rasa-rasa kehambaan, dan dengan rasa-rasa kehambaan itu akan menghancur dan memusnahkan, membakar dan memusnahkan sifat-sifat mazmumah, yang kita akan jadi orang yang pribadi yang baik dengan masyarakat. Begitulah seluruh orang yang menjaga perkara ini, yang betul-betul menghayati sembahyang ni, akan menjadi orang yang baik di tengah masyarakat. Maka masyarakat juga akan tenang, aman, tiada pergaduhan, tiada krisis. Kalau berlaku krisis pun tak berpanjangan. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita dapat memahami apakah tujuan kita mengerjakan sembahyang, iaitu untuk mendapatkan rasa-rasa kehambaan. Dengan rasa-rasa kehambaan itu membakar dan memusnahkan sifat mazmumah kita. Dengan sifat mazmumah kita tu kita berjaya hilangkan, itu akan mengurangkan dan menghilangkan krisis-krisis yang berlaku di tengah masyarakat. Wabihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.